Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana sudi mendengar dan menonton kisah-kisah seram dan mistik di YouTube channel ini. Terlebih dahulu, jangan lupa untuk follow, like, komen dan subscribe channel ini. Sekiranya anda berminat untuk kami kongsi dan ceritakan kisah-kisah anda boleh emailkan kisah-kisah anda di ruang description di bawah. InsyaAllah, kami akan kongsikan kisah-kisah korang nanti. Diharap kisah-kisah yang kita kongsikan di sini, kita boleh ambil dan juga jadikan sebagai iktibar dan pengajaran. Kisah-kisah ini juga ada yang kami ambil dari blog-blog tempatan atau kami ambil dari website-website yang lain. Baiklah, jadi tanpa membuang masa lagi, mari kita dengarkan kisah yang pertama. Kisah yang pertama ini kami ambil daripada penulisan daripada Cikgu Malik ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Malik, iaitu kisah seram di sebuah sekolah di Bintulu. Cerita ini berlaku pada hari Sabtu pada tahun 2017. Aku dapat panggilan dari sebuah sekolah kat Bintulu. Menurut cikgu yang menelefon aku tu, pagi Jumaat sebelumnya telah berlaku 2 kes kerasukan pada pelajar mereka. Jadi, diorang minta aku untuk datang ke sekolah pada pagi itu juga untuk melihat keadaan sekolah tu. Aku minta izin kepada guru berkenaan untuk datang pada tengah hari, kerana kebetulan pada pagi itu aku kena bawa isteri aku yang sedang membawa anak kami ke pertandingan mewarna anjuran sebuah syarikat swasta, dan cikgu tu pun bersetuju. Pada tengah hari tersebut, lepas saja solat Zuhur, aku terus berangkat dari rumah menuju ke sekolah berkenaan. Perjalanan lebih kurang mengambil masa 20 minit. Alhamdulillah, jalan agak lengang pada tengah hari itu. Berbeza dengan waktu puncak, mungkin dalam 30 ke 40 minit barulah sampai ke sekolah tu. Jadi, sesampainya aku di sekolah tersebut, aku menghubungi cikgu berkenaan dan menunggu di ruang lobi sekolah. Aku keluar dari kereta dan terus menuju ke lobi. Kelihatan ada seorang guru perempuan dan seorang guru lelaki di kaki tangga, mungkin menanti kehadiran aku ataupun menanti kehadiran orang lain. Sesampainya aku di kaki lobi tersebut, aku pun ucapkan salam pada cikgu tu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Encik nak cari siapa? Tanya cikgu perempuan tadi. Saya tak cari siapa-siapa, tapi mungkin cikgu yang cari saya. Aku cuba untuk melawak lah dengan cikgu tersebut. Encik ni Ustaz Malik ya, saya Ustaz Malik, tapi saya lebih selesa kalau dipanggil Cikgu Malik je. Oh, minta maaf Ustaz sebab tak cam muka Ustaz. Macam ni, saya ni penolong kanan satu kat sekolah ni. Cikgu perempuan tersebut cuba memperkenalkan dirinya kepada aku. Tak apa cikgu, bukan masalah pun kalau tak kenal saya. Jadi sepanjang aku berbual dengan penolong kanan satu tu, aku dapat rasakan yang aku telah diperhati dari atas ke bawah oleh guru lelaki yang bersama-sama menemani penolong kanan satu tu. Dia menyambut aku di lobi tadi, tapi asyik memerhatikan aja aku punya gelagat. Dari perwatakan cikgu lelaki tu, aku dapat rasakan dia ni seorang ustaz. Tengok pada gaya dia lah. Maaf, ustaz apa khabar? Saya menyapa sambil menghulurkan tangan. Alhamdulillah, sihat, jawab ustaz tadi. Ustaz Malik ni, aku rasa macam ada yang tak kena. Sebab ustaz ni cuba ulang dan ulang pertanyaan penolong kanan satu tadi. Ya ustaz, boleh panggil saya Cikgu Malik je? Saya hampir tak cam Ustaz Malik, sebab Ustaz Malik pakai seluar jean, baju Metallica dengan cap pun terbalik. Ustaz tu cakap. Aku cuma tersenyum je sambil cuba membenarkanlah apa yang Ustaz tadi cuba jelaskan pada aku. Ya, itulah kelemahan aku. Unsur-unsur rock ni masih mengalir dan membelenggu dalam diri aku. Sebab dari kecil lagi aku membesar dengan lagu-lagu dari kumpulan Deep Purple, Aerosmith, Kiss, Metallica, Loudness, Earthshaker dan sebagainya.
Lepas tu aku dibawa berjumpa dengan beberapa orang guru dekat sekolah tersebut. Kemudian kami berkumpul di hadapan kantin sekolah. Penolong kanan satu tadi telah memberikan taklimat kepada kami berkenaan dengan kehadiran dan tujuan aku dijemput datang ke sekolah itu. Dekat situ aku dapat banyak input dari guru-guru berkenaan tentang gejala histeria yang dah mula subur di sekolah tersebut. Jadi setelah beberapa ketika, aku dibawa pula oleh kesemua guru berkenaan untuk mengelilingi sekolah dan pergi ke tempat-tempat yang dikatakan sebagai keras. Menurut aku memanglah keras kerana sekolah berkenaan ada batu, simen dan juga besi. Sebelum memulakan langkah, aku membaca lafaz Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Artinya, dengan nama Allah yang tiada dimudaratkan sesuatu apapun dengan namanya sama ada di bumi dan di langit, dan dialah maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian penolong kanan satu, ustaz dan 5 orang guru telah diarahkan untuk menemani kami. Kami seramai 8 orang berjalan mengelilingi sekolah tersebut. Menurut pemerhatian aku, ada beberapa kawasan yang nampak berpotensi untuk menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk ni. Mungkin kerana kotor, sunyi, ataupun ada juga tempat yang tidak berpenghuni. Semasa aku menuju ke hujung kawasan sekolah tu, di sebuah blok yang terakhir, nampak macam agak sunyi. Jadi kami berhenti kejap. Kat situ aku melihat dindingnya agak kotor, daun-daun pokok berjuntai hingga ke bawah. Bau hanyir dan hancin, sunyi dan sepi. Nampak pada pandangan mata aku yang guru-guru cikgu tu macam tak berapa nak selesa. Mungkin jugalah kerana mereka takut. Wallahu alam. Memang kawasan tersebut agak sunyi dan jauh dari kelas-kelas yang lain. Rasanya itu blok yang paling hujung dan dalam sekali dalam sekolah tersebut. Penolong kanan satu yang mulanya diam saja tiba-tiba bersuara, Ustaz, dekat sinilah kami ada terima report yang pelajar kita orang ni kerasukan. Ada seorang tu menyanyi dan seorang lagi menangis. Kami dah bawa ke hospital untuk rawatan. Alhamdulillah sekarang ni dah sedar lah, dan kami bagi mereka cuti sekolah. Ini untuk kita elakkanlah daripada pelajar lain terganggu. Oh, macam tu. Saya faham cikgu, balas aku. Dalam kesunyian dan keheningan suasana ketika itu, aku dapat menangkap suara puan-puan yang sedang menyanyi. Bunyi suaranya agak jauh, tapi seolah-olah dekat betul dengan telingaku. Garau tapi lembut, tapi dia punya menusuk ke jiwa rasanya. Entah lagu dan irama apa yang didendangkan, aku pun tak berapa pasti. Tapi seperti suaranya macam garau, diiringi dengan muzik gamelan yang biasanya dimainkan di istana pada zaman dahulu kala. Seolah-olah lagu tu macam dimainkan oleh puluhan orang. Sangat asyik rasanya kalau mendengar dengan khusyuk. Ketika itu aku dapat rasa yang kami sedang dikelilingi oleh ramai orang dengan susunan alunan muzik yang sangat indah. Patutlah pelajar kat sini histeria, aku cakap dalam hati. Aku diam untuk beberapa ketika, sekadar untuk kepastian bahawa suara yang aku dengar ni betul-betul suara manusia ataupun tak. Aku cuba perhati gelagat guru-guru lain. Mana tahu kalau diorang pun mendengar apa yang aku dengar. Aku perhatikan setiap muka guru-guru yang ada kat situ. Pada awalnya aku seolah-olah tak mendengar suara nyanyian tu, kecuali ada seorang guru. Aku macam ingat-ingat lupa nama guru tu. Bukan lupa, tapi tak sempat nak berkenalan dengan cikgu tersebut. Untuk memudahkan cerita, aku namakan cikgu tu sebagai Cikgu Amin lah. Cikgu yang aku lupa namanya tu, so kita anggapkan dia sebagai Cikgu Amin. Berdasarkan nama tag yang Cikgu Amin sematkan dekat poket baju sebelah kiri kemejanya, aku perhatikan gelagat Cikgu Amin ni cuba menangkap dari mana arah suara tersebut datang. Sepertinya suara itu makin lama makin dekat dan makin dekat. Ya Allah, aku cuba berserah diri pada Allah, kerana Allah tu sebaik-baik pelindung. Suasana ketika itu agak sunyi.
Aku tak tahu apa yang difikirkan oleh cikgu-cikgu lain. Akhirnya aku bersuara, sekadar memecah kesunyian, rasa risau dan rasa ingin tahu. Cikgu-cikgu dengar tak apa yang saya dengar? Aku cuba mulakan perbualan dengan cikgu-cikgu yang ada dekat situ. Kami dengar Ustaz, macam dekat arah tu Ustaz. Tapi kenapa suara tu macam makin dekat dengan makin dekat, makin jelas lah Ustaz? Jelas seorang guru di kalangan kami sambil menunjuk ke arah bunyi tersebut. Okey, cikgu dengar tak? Aku cuba bertanya dekat guru penolong kanan satu tadi. Dengar Ustaz. Jom kita balik ke pejabat. Rasa seram sejuk lah sekarang Ustaz, macam tak dapat nak pijak tanah. Kemudian saya menambah, jom kita balik, nanti kita bincang lagi di sana. Saya sempat merhati gelagat guru-guru yang ada, jelas risau dan takut. Kemudian aku lihat Cikgu Amin ni tersenyum memandang aku dan cuba menunjukkan arah bunyi tersebut datang. Jom Cikgu Amin, esok-esoklah kita datang sini balik. Cikgu Amin tu pun tersenyum, cuba anggukkan kepala sambil berjalan di belakang kami. Kami berjalan dengan sedikit laju, mungkin berlari-lari anak sikit lah. Tapi takutlah juga kalau malu dilihat dengan budak-budak sekolah ni. Kalau berlari juga, aku pasti penolong kanan itulah yang akan tertinggal di belakang tu nanti. Yelah, bukan senang nak melangkah dan melompat kalau pakai baju kurung dan kasut high heel ni. Diikuti oleh Cikgu Amin yang kedua tertinggal di belakang. Mungkin kerana Cikgu Amin ni pendek dan gemuk. Kalau berlari, maka perut boroi Cikgu Amin lah yang akan sampai dulu ke garis penamat. Aku jadi tersenyum sendiri. Sesampainya di hadapan pejabat, kami semua berhenti. Perasaan lega terbayang pada semua wajah kami. Aku mula mengira jumlah guru yang ada. Manalah tahu takut-takut ada yang tertinggal. Aku mulakan dari kiri aku sendiri, penolong kanan satu, ustaz dan juga 5 orang cikgu yang lain. Aku kira lagi untuk kali yang kedua, penolong kanan satu, ustaz dan 5 orang cikgu. Kesemuanya ada 8 orang. Tapi kenapa aku rasakan macam jumlah dia macam ada 9 orang? Aku minta semua cikgu yang bersama-sama kami tadi untuk memeriksa sekali lagi kalau ada cikgu yang tertinggal. Ternyata hitungannya tetap sama, 8 orang. Akhirnya baru aku perasan yang rupa-rupanya Cikgu Amin ni tak ada di kalangan kami. Aku cuba tanya dengan cikgu-cikgu yang ada kat situ, Cikgu Amin mana? Semua pandang ke arah aku dan kemudian memandang sekeliling sekolah. Cikgu Amin? Tanya penolong kanan satu. Iya, Cikgu Amin. Entah dia tertinggal kat belakang tak? Cikgu, jom kita cari. Kemudian ustaz tadi, Ustaz Malik tu bersuara, kat sekolah kita orang ni tak ada orang yang namanya Cikgu Amin. Cikgu Aminah adalah, tapi dah transfer balik Semenanjung. Aku terdiam. Allahu Akbar. Kemudian untuk kepastian aku bertanya lagi, betul ke cikgu? Betul ke tak ada yang nama dia Cikgu Amin? Badan dia pendek, gemuk dan pendiam. Ustaz Malik tu pun menjawab, tak ada cikgu. Hei, ustaz tadi macam terbesin betul-betul di muka aku sambil ambil cap dan lap dia ke muka aku. Ustaz tadi macam tak ada rasa bersalah lepas terbersin ke muka aku. Aku ni reda je lah. Allahu Rabbi, kalau macam tu tadi saya bercakap dengan siapa? Aku kali ni dah penuh keheranan. Entahlah ustaz, itu yang kami pelik tadi. Sebab masa kita berada dekat blok paling hujung tu, saya nampak ustaz cakap seorang-seorang. Jelas cikgu, salah seorang cikgu yang bersama kami tadi. Mana dia saya bercakap seorang-seorang? Saya bercakap dengan Cikgu Amin. Tapi Cikgu Amin tu tak jawab dan dia macam senyum je. Lepas tu kemudian aku diam. Aku mula terfikir akan kewujudan Cikgu Amin tadi. Aku masih lagi terdiam. Patutlah Cikgu Amin ni tak bercakap dan tersenyum aja. Lagi satu aku perasan, semua cikgu yang ikut kami tak ada seorang pun yang bercakap dengan Cikgu Amin. Dan seolah-olah diorang ni tak nampak pun Cikgu Amin ni. Okey, cikgu-cikgu semua tadi tak nampak kan Cikgu Amin tu?
Aku cuba buat kepastian buat kali yang terakhir. Tak ada Ustaz, kami tak nampak, jawab Ustaz lain. Yang lain mengangguk tanda setuju. Okeylah kalau macam tu, jawab aku. Lepas tu aku pun ambil keputusan untuk balik ke rumah. Aku berjanji kepada penolong kanan satu untuk datang lagi pada masa lain untuk urusan solat hajat dan ikhtiar untuk menghilangkan gangguan di sekolah itu. Dari kejauhan, aku memerhati blok paling hujung tempat kami berhenti tadi. Mata aku ternampak kelibat Cikgu Amin dari kejauhan. Cikgu Amin ni berjalan di blok tersebut sambil pandang kami dan tersenyum. Dan kemudian dia masuk ke dalam kelas. Tapi bukan masuk melalui pintu depan. Dia masuk melalui celah-celah dinding batu. Astaghfirullahalazim, aku mengucap panjang. Kenapa cikgu? Tanya ustaz tadi. Tak ada apa-apa ustaz, mata penat sikit kot. Okeylah, cikgu baliklah, rehat dah dulu, jelas ustaz tadi sambil dia cuba memegang bahu aku. Penolong kanan satu dan ustaz mengiringi aku hingga ke lobi sekolah. Aku pun bersalam dengan cikgu-cikgu lain yang bersama kami tadi, dan kemudian aku minta diri untuk meneruskan tugas aku di sekolah. Aku balik. Sebelum naik masuk ke kereta, ustaz pegang bahu aku sambil dia berkata, sebenarnya saya nampak juga Cikgu Amin tu cikgu, cuma saya tak nak beritahu yang lain. Saya risau kalau yang lain-lain ni takut dan bertempiaran lari. Kalau dah lari, saya lah yang paling lambat sebab saya ni semput, bisik ustaz tadi sambil bercakap dengan nada bergurau. Aku cuma tersenyum. Apa-apa pun, alhamdulillah ustaz, ini mungkin pengalaman spiritual yang Allah bagi untuk kita. InsyaAllah lepas ni tak ada lagi lah kita nampak Cikgu Amin tu, sambung ustaz tadi. InsyaAllah ustaz. Assalamualaikum, jawab saya ringkas sambil memberi salam pada cikgu, kepada Ustaz Malik tu. Waalaikumsalam. Sepanjang perjalanan balik, aku asyik terfikir tentang Cikgu Amin tadi. Kemudian aku melayan fikiran sambil mendengar lagu Deep Purple, Soldier of Fortune. 2 minggu kemudian, aku dan beberapa orang rakan mengadakan solat hajat dan juga membuat bacaan surah Al-Baqarah sebagai ikhtiar untuk mengelakkan gangguan histeria ini berulang lagi. Ketika itu aku jelaskan kepada guru-guru bahawa tak ada jaminan yang kes histeria ni tak akan berlaku lagi. Terserah kepada guru-guru di sekolah tersebut untuk mewujudkan suasana Islam dan memanfaatkan segala ruang dan bilik di sekolah tersebut bagi mengelakkan ada bilik yang kosong yang boleh memungkinkan untuk didiami oleh jin-jin yang berada di sekitar itu. Beberapa bulan lepas, aku datang lagi ke sekolah ni untuk menghadiri sebuah mesyuarat. Blok paling hujung tersebut aku perhatikan dah berubah, bersih, kemas dan berpenghuni. Tak ada lagi daun-daun yang berjuntai. Aku pun ambil keputusan untuk pergi ke situ seorang-seorang. Risau jugalah kalau terjumpa lagi dengan Cikgu Amin ni. Takut-takut Cikgu Amin ni nak ajak aku lepak sekolah dengan aku pula, mati aku. Namun kisah Cikgu Amin ni masih lagi belum terjawab hingga kini. Semoga aku tidak akan berjumpa lagi dengan Cikgu Amin sampai bila-bila. Lindungilah kami ya Allah. Wallahualam.